Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan kita bawakan seorang lagi menteri di studio pada pagi ini untuk melihat bagaimana kerajaan Madani telah pun menggagaskan satu pencapaian cemerlang. Kita baru saja bincangkan di awal pagi tadi tentang FDI yang telah masuk ke dalam negara, mencatatkan peningkatan berbanding dengan 10 bulan dalam tempoh yang sama pada tahun lalu. Ya, jadi hari ini kita nak bercerita berkenaan dengan setahun bersama kerajaan Madani. Kementerian seterusnya kita bawakan pada pagi ini adalah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Jadi selamat datang kita ucapkan kepada Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tunku Abdul Aziz, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam, Terence, Suhaila. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini, Yang Berhormat. Kita mulakan terus dengan FDI kerana itu adalah apa yang kita kongsikan awal pagi tadi. Peningkatan yang begitu cemerlang sekali. Bagaimana sebenarnya ia digagaskan di bawah kerajaan Madani untuk menarik lebih banyak pelaburan asing masuk ke dalam negara? Ya. Bila di MITI ini, di Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, kita memberi fokus kepada pelaburan, perdagangan dan industri. Jadi salah satu trust ialah pelaburan. Dari segi pelaburan, kita fokus bukan sahaja daripada segi pelaburan asing, tapi juga pelaburan domestik. Baru saja kita umumkan semalam, ya, pelaburan untuk 9 bulan pertama telah meningkat hampir 7%, 6.6%. Di mana jumlahnya daripada segi approved investment pelaburan yang diluluskan ialah 225 bilion ringgit. Ini peningkatan yang tertinggi lah. Dan kalau kita banding dengan 10 tahun average purata, yearly average this is even higher, lebih tinggi. Dan alhamdulillah salah satu sebabnya ialah kerana pelabur-pelabur lebih yakin tentang polisi-polisi kerajaan dan juga sedikit sebanyak mengenai kestabilan politik juga. Yang Berhormat Datuk Seri, FDI mencatat peningkatan iaitu 56%. Tapi domestik DDI adalah sebanyak 44%. Jurangnya tidak jauh beza. Jadi adakah Yang Berhormat Datuk Seri melihat jurang ini merupakan satu petanda yang positif juga untuk DDI? Ya, betul apa yang Syahira cakap tadi, kerana kebiasaannya kita lihat FDI begitu tinggi, lebih banyak berbanding dengan domestik. Kali ini lebih kurang sama. Ini menunjukkan keyakinan pelabur domestik juga amat penting. Kerana selalunya bila ada FDI ataupun pelaburan asing, dia akan ada limpahan positif kepada syarikat-syarikat tempatan dan juga kepada pekerjaan dan kepada ekonomi kita lah. Dan kalau ada DDI, impaknya sama. Dan oleh itu kita nak terus memastikan pelabur-pelabur domestik masuk juga dan melabur dalam negara kita. Kalau tidak, dia akan bawa duit keluar pula. Jadi ini menunjukkan satu trend yang positif untuk pelaburan. Mungkin kita juga boleh lihat pada report card kementerian yang baru saja dirasmikan oleh Yang Berhormat sendiri. Apakah antara penambahbaikan yang boleh Yang Berhormat lihat akan dilangsungkan untuk tahun kehadapan dan di mana kejayaan-kejayaan kecil yang menyumbang pada kejayaan besar kementerian? Ya. Kita kena teruskan fokus kita dalam isu ESG, isu kelestarian, kerana dari segi market access ni, bila peluang untuk syarikat-syarikat kita mengeksport, salah satu isu ialah perdagangan. Perdagangan kita pada 9 bulan pertama hampir 2 trilion ringgit, dan insya-Allah pada akhir tahun ini kita akan mencapai sasaran kita. Banyak isu yang kita perlu tangani dari segi kelestarian, kerana negara-negara yang kita nak ekspor ni dia akan memberi fokus juga. Jadi syarikat-syarikat kita kena bersedia. Itu satu. Keduanya ialah dari segi pelaburan tadi, peningkatan yang bagus, hampir 7% ke 225 bilion ringgit. Dari segi pekerjaan hampir 90,000 pekerjaan yang akan dicipta. Dan dari segi pekerjaan tu kita nak pastikan pekerjaan yang mempunyai tahap yang tinggilah supaya dapat pendapatan yang lebih tinggi. Kerana dalam National Industrial Master Plan kita, NIMP, target kita ialah untuk meningkatkan pendapatan rakyat daripada RM2,000 sebulan, sekitar RM2,000 sebulan sekarang, ke RM4,500 during 2030 lah, tahun 2030. NIMP adalah Yang Berhormat Datuk Seri menyentuh berkenaan New Industrial Master Plan 2030 atau pendeknya dipanggil NIMP ni. Ini merupakan salah satu kejayaan daripada MITI juga kerana berjaya melaksanakan ataupun meletakkan satu penanda aras bagaimana ekonomi kita perlu dicapai untuk tahun 2030, di mana di bawah kerajaan Madani juga mensasarkan Malaysia antara ekonomi yang
top 20, top 30. Jadi ini adalah antara sesuatu perkara yang menyumbang ke arah pelaksanaan sebagai top 30 di Asia. Bagaimana Datuk Sri melihat apa lagi kejayaan yang mungkin bakal dilakar di bawah NIMP 2030 ini? Ya, betul. Satu ialah kita nak meningkatkan KDNK kita dari segi industri, terutamanya pembuatan naik sebanyak 60% supaya dapat mencapai matlamat untuk menjadi top 30 negara terbesar dari segi KDNK. Kita juga nak increase, menambah baik kita punya productivity, terutamanya labour productivity, productivity pekerja kita. MPC pun, Malaysia Productivity Corporation di bawah MITI akan memberi fokus. Sasarannya ialah kita nak menjadi top 12 di tangga 12 teratas dari segi World Competitiveness Ranking WCR, dan ini adalah penting supaya kita dapat meningkatkan lagi KDNK dan juga pendapatan warga negara kita, rakyat kita. Satu ketika dulu kita punya pencapaian dari segi semua indeks itu adalah lebih tinggi. Betul. Dan kita telah merosot, dan dengan pelancaran konsep ekonomi madani oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, ia menyeru supaya kita melihat kekangan sedia ada dan juga isu-isu berbangkit. Adakah isu-isu legasi itu telah pun diselesaikan pada pendapat Yang Berhormat? Kena selesai isu legasi ini akan mengambil masa, dalam masa setahun tak sempat, tetapi kita benar bermula kerana ini banyak isu-isu yang kita perlu tangani. Yang cabaran yang kita hadapi sekarang ialah isu structural, dan kita need to do penstrukturan semula dan isu-isu transformasi yang akan mengambil masa. Tapi yang pentingnya kita kena ada pelan hala tuju. Itulah sebabnya kita ada Industrial Master Plan, kita ada National Energy Transition Roadmap, ada review of the Rancangan Malaysia ke-12, dan di BT sendiri kita selain daripada NIMP, kita juga telah melancarkan IESG, telah melancarkan pelan hala tuju untuk industri kimia, Chemical Industry Roadmap. At least kita ada perancangan, dan selalunya perancangan ini penting, tetapi yang lebih penting ialah dari segi execution lah, kita punya pelaksanaan dan juga outcome lah, keberhasilan. Dan kalau kita memberi fokus kepada pelaksanaan ini, insya-Allah peluang untuk keberangkalian untuk mencapai apa yang kita sasarkan itu lebih tinggi. Ini kita juga tanya tentang pelaburan yang masuk ke dalam negara. Seringkali ia digambarkan akan hanya pergi ke beberapa kawasan sahaja. Dan ada kawasan-kawasan lain di Semenanjung, juga Sabah Sarawak yang mungkin rasa pelaburan ini tidak sampai. Bagaimana untuk Yang Berhormat ceritakan tentang bagaimana konsep pelaburan ini akan juga mempunyai limpahan-limpahannya? Ya. Yang penting ialah kita kena pastikan satu, pelaburan itu masuk, dan pelaburan itu juga dari segi NIMP kita, dari segi ekonomi madani, kita nak pertumbuhan yang lebih inklusif, bukan saja inklusif dari segi sektor ekonomi dan kepada pekerjaan dan sebagainya, tetapi juga pada kawasan. Dan kita dapat lihat dari segi KDNK per kapita untuk setengah negeri itu jurang dia semakin besar. Kita dapat lihat Johor, Selangor, Penang, Sarawak, dari segi gross national income-nya kita dah jadi high income state lah. Tapi negeri lain masih lagi ke belakang lah daripada segi KDNK per kapita. Bila kita menarik pelabur, kita juga nak pastikan supaya pelaburan yang dimasuk ini spread out lah. Memang ada plan-plan kita melalui MAIDA bersama juga dengan koridor-koridor yang masing-masing untuk memberi fokus. Yang penting ialah kita pastikan pelabur-pelabur domestik dan antarabangsa luar negeri ini datang ke negara kita supaya limpahan itu dapat kita rasailah. Yang Berhormat Datuk Seri, seperti kita saksikan Yang Berhormat Perdana Menteri seringkali menerima kunjungan ataupun melakukan lawatan kerja ke negara-negara luar untuk mengukuhkan hubungan dua hala, untuk mengukuhkan dari sektor perdagangan dan sebagainya. Bagaimana MITI juga mengambil peluang daripada lawatan-lawatan kerja ini, bukan saja daripada Yang Berhormat Perdana Menteri, malah daripada kementerian-kementerian lain juga, untuk memastikan agar kita boleh menarik lebih banyak lagi pelaburan asing daripada negara-negara yang boleh memberikan manfaat kepada Malaysia. Ya, baru-baru ini pun kita di APEC Summit, Yang Berhormat Perdana Menteri salah satu 21 negara yang hadir, tetapi kita mengambil peluang setiap kali Yang Berhormat Perdana Menteri hadir dalam conference ataupun mesyuarat-mesyuarat ASEAN dan sebagainya,
dan baru-baru ini juga di Middle East. Kita mengambil peluang untuk amat berhormat berjumpa dengan pelabur-pelabur besar ya, ataupun syarikat-syarikat yang besar, sama ada sudah melabur di Malaysia nak tingkatkan pelaburan ataupun pelabur-pelabur baru. Dan di sini amat berhormat Perdana Menteri juga menjadi salesman lah untuk kita ya. Selain daripada itu, MITI sendiri pun memang ada banyak trade in the investment mission, misi perdagangan dan pelaburan, di mana kita juga berjumpa dengan syarikat dan ceritakan kenapa mereka perlu meningkatkan pelaburan mereka, ataupun yang bagi syarikat-syarikat yang baru, kenapa mereka harus ataupun wajib masuk untuk melabur di dalam negara kita. Climate for export, kalau kita lihat bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia adalah agak suram, di mana ekspor dilihat semakin menurun bukan saja di rantau ini tapi di seluruh dunia. Bagaimanakah perancangan MITI bergerak ke hadapan pada tahun 2024 untuk meningkatkan ekspor, kerana mungkin keadaan pasaran akan kembali pulih pada ketika itu? Benar, apa yang kita lihat sekarang, World Trade Organization pun WTO menunjukkan dari segi perdagangan agak merosot untuk banyak negara-negara, terutamanya negara yang ekonomi terbuka ya, seperti Malaysia lah, di mana kita punya perdagangan berbandingan KDNK lebih kurang 160% pada tahun lepas. Dan kita lihat, saya tadi ada menyebut ya, perdagangan kita pada tahun ini setakat ini 9 bulan pertama hampir mencecah 2 trilion. Ada pengurangan sedikit ya, berbanding dengan tahun lepas, tetapi masih lagi okey berbanding dengan negara-negara yang terbuka yang lain. Ini pengurangan sebanyak 8%. Tetapi tahun depan kita akan sasarkan peningkatan, insya-Allah, dengan ekonomi global yang akan lebih baik, akan meningkat. Semalam dalam report card saya sasarkan pada tahun 2024 ini peningkatan dari segi perdagangan sebanyak 7%. Ialah, bila kita cakap berkenaan dengan perdagangan dan juga pelaburan ni, hasilnya itu dalam jangka masa yang panjang. Tapi ada juga mereka di luar sana yang ingin melihat hasil daripada MITI setelah setahun berada di bawah kerajaan Madani. Datuk Seri boleh kongsikan apa sebenarnya pencapaian-pencapaian yang pada pandangan Yang Berhormat Datuk Seri sendiri kita boleh kongsikan kepada mereka sepanjang setahun ini? Okey, pencapaian kita kalau pecahkan kepada tiga trust, kerana kementerian kita pun Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ya. Dan pelaburan ialah insya-Allah kita dah menyasarkan peningkatan dari segi pelaburan. Ini on the back of global FDI sebenarnya menurun. Tahun lepas global FDI merosot sebanyak 12%. Tapi kita naik insya-Allah tahun ini, setakat ini 9 bulan pertama dah naik 6.6%. Itu satu. Yang kedua dari segi perdagangan. Kita memang nak pastikan supaya kita dapat mencapai sekurang-kurangnya apa yang kita sasarkan, melebihi 2 trilion ringgit. Ini dah 9 bulan pertama pun dah hampir. Walaupun global trade agak mencabar pada tahun 2023 ini. Dan ketiga dari segi industri, ya, kita nak pastikan satu apa yang disebut tadi, supaya industri kita meningkat dari segi economic complexity, supaya kita dapat naik value chain, supaya gaji dan pendapatan rakyat kita pun naik, dan juga syarikat-syarikat tempatan kita pun melabur dalam sektor-sektor yang akan menjadi relevan lah, atau semakin relevan untuk masa akan datang. Kita juga ingin terus memberi tumpuan kepada teknologi hijau dan pelaburan dari segi kelestarian. Dalam pada itu, rakyat juga digalakkan untuk menggunakan teknologi hijau dengan meluas, motosikal elektrik dan sebagainya. Apakah fungsi galakan-galakan dalam green sector ini untuk memperkembangkan lagi pasaran Malaysia yang sangat kecil sebenarnya dalam industri seperti itu pada ketika ini? Ya, industri ini masih kecil dan seluruh dunia pun masih lagi kecil, tapi kita perlu bermula, kita start somewhere. InsyaAllah pada 8 Disember ini kita akan melancarkan satu skim, ya, skim kita panggil MARICHAS. MARICHAS kerana di bawah MARI, Malaysian Automotive Research and Internet of Things, salah satu agensi di bawah MITI, di mana sesiapa yang berpendapatan RM120,000 ke bawah akan mendapat grant tunai sebanyak 2,400 bila beli motosikal EV. Ya. Dan pelancaran ini akan dibuat pada 8 hari bulan Disember inilah, itu. So insya-Allah. Galakan untuk esok. Galakan untuk sektor EV ini meluas sebenarnya, bukan daripada pihak kementerian saja. Malah baru-baru ini ada diumumkan bahawa di Genting Highlands nanti akan ditambah charge untuk kereta EV. Kereta EV. Motosikal pun boleh. Motosikal wattnya akan ditambah supaya pengecasan tu akan lebih pantas, lebih cepat, tak makan masa yang lama.
lama kan. Jadi bagaimana pihak MITI memainkan peranan untuk memastikan agar yalah demand tu ada sebenarnya EV ni cumanya Memastikan itu memang kita ada sasarkan dan dapat lihat peningkatan dari segi tempat-tempat nak charge kereta ni, EV charger ni, sasarannya 10,000 pada tahun 2025 ya. Dan oleh itu kita memang nampak peningkatan yang agak tinggi lah, very steep curve kalau dari segi grafnya. Kita nak pastikan ada macam-macam insentif juga diberi oleh kerajaan untuk syarikat-syarikat yang nak charge, dan juga dari segi kalau nak buat charge di rumah juga ada macam-macam tax insentif juga. InsyaAllah kerana dia ada banyak range anxiety ni. Dia nak beli tapi Ya, betul. tapi sebenarnya kereta sekarang dah semakin murah juga. InsyaAllah kita akan dapat kurangkan as the technology gets better dan lagi ramai pembeli dari economies of scale, harga kita pun akan lebih murah. Dan jadi jaraknya berjauh sebenarnya, 300-400 km. Satu charge ya. Ya, jadi memang ramai tanya sama ada ingin beli atau tidak, dan sekarang pun tak ada cukai. Tak ada cukai. See you. Dan kelestarian juga dari segi green ya. Dari segi green ya, untuk alam sekitar, do it for Mother Nature. Betul. Saya rasa kita pun semua kat sini memang terfikir untuk membeli, tapi ada dilema itulah kan untuk menggunakan EV ni. Rasa dilema kita adalah dilema yang sama dirasai oleh penonton. Dan mungkin perlu kita tambah baik dari segi messaging untuk membantu mereka membuat pilihan yang lebih hijau. Kalau Terence nak free motorcycle, datang ke our booth nanti. Okay. Tapi ada jumlah ada lucky draw. Oh, lucky draw. Okey. Jadi kena datang lah. Okay. Bukan confirm saya menang kalau saya pergi. Ya, ada lucky draw. Kalau you lucky, you menang. Okey. Nala menyebut tu, Yang Berhormat Datuk Seri, kalau boleh kongsikan apa antara yang menarik di Reruai MITI nanti yang akan dilaksanakan esok hingga Ahad nanti di Stadium Nasional Bukit Jalil. Ya, yang paling menarik ada ucapan. Ucapan dari semua, bukan saja dari saya. Besok jam 11 kita ada pengenalan mengenai MITI, terutama NIMP. Tetapi di Reruai kita kita ada semua agensi MITI ada di sana, beri pencerahan mengenai perkhidmatan dan apa yang kita boleh bantu ya, dan juga apa fasilitasi kita dan produk-produk di bawah agensi MITI lah. Itulah. Dan seperti saya sebut ada lucky draw juga. Ada lucky draw juga. Draw EV bike. Ada sebanyak 5 EV motosikal. Jadi anda mungkin daripada pemenang-pemenang bertuah, tapi satu saya punya lah di 4. So tinggal lagi 4. 2 dapat. 3. Okey. Program tu dipanggil ada apa dengan NIMP 2030 ya? Maju industri, maju ekonomi rakyat bersama dengan YB nantilah. Ya, saya tak boleh cerita banyak sangat. Dekat sini nanti kan tak ada orang datang. Jadi kita tak mau spoil the surprise. Datang sendiri untuk mendapat first hand knowledge berkaitan dengan plan yang akan membawa kita bergerak ke hadapan. Dan selain daripada itu, apakah konsep sebenarnya program 100 hari ini? Apakah yang ingin disampaikan oleh Kerajaan Madani kepada rakyat? Ya, jadi program ini sebenarnya kita nak mendekati rakyat kita supaya rakyat faham apa yang Kerajaan Madani telah lakukanlah dalam masa 1 tahun ini, dan apakah impaknya kepada rakyat, dan untuk MITI juga kepada pelabur dan kepada industri dan sebagainya ya. Dan juga kita nak memberi contoh. Kadang-kadang rakyat ni bila dia baca dia mungkin tak berapa yakin dengan pencapaian yang kita capai. Di sini kalau peluang kita untuk memberi sedikit pencerahan dan contoh-contoh kejayaan dan sebagainya, dan juga bagi saya mungkin juga mendapat maklum balas untuk mencari room for improvement ya. So there will be banyak sesi di mana kita juga nak mendengar apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh industri ya, oleh syarikat-syarikat tempatan kita dan juga pekerja-pekerja kita, dan idea-idea untuk tahun 2024. Okey, baik. Sekali lagi kalau YB Datuk Seri boleh wawarkan untuk penonton kita sesama meriahkan Reruai MITI esok hingga Ahad ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Silakan. Ya, okey. Kalau ada masa, datanglah ke Stadium Bukit Jalil ya pada hari Jumaat ni 8 hari bulan sampailah hari Ahad di Reruai MITI, dan datanglah juga Reruai yang lain tu. Tapi yang pentingnya ialah datang juga jam 11 besok di pentas utama di mana saya bersama-sama dengan rakan-rakan saya dari MITI akan memberi sedikit pencerahan ataupun sedikit ceritalah mengenai MITI, terutamanya mengenai NIMP 2030. Okey.
Jadi jangan lupa kepada para penonton, kami juga akan bersiaran secara langsung dari sana. Jadi datanglah untuk bersama kami, walaupun kita tidak ada cabutan bertuah lah. Tapi satu motor you dah dapat. So, I kena pergi. Dalam Selamat Pagi Malaysia itu sendiri, siaran kita tidak ada cabutan bertuah. Okay. Terima kasih yang berhormat kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan kita ucapkan kepada anda yang sedang menonton, jemputan kami sekali lagi untuk datang pada 8 hingga 10 hari bulan nanti di pekarangan Stadium Bukit Jalil.